الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Amin Rabbal Alamin. Alhamdulillah, jom kita sama-sama baca surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير
أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تهشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما راه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم Alhamdulillah, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fa amma ba. Terima kasih Puan Inun, Opa Sabaria dan seluruh kaum ibu, kaum bapa yang mengikuti kita pada malam ni. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bersempena dengan hari Ashura yang kita sambut hari ini dan kebanyakan kita berpuasa. Mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat, insya-Allah. Amin rabbal alamin. Jom kita masuk dalam siri pengajian kita ataupun tazkirah maghrib yang saya bawakan daripada buku biografi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Okay, saya share screen sekejap Okay. Alhamdulillah. Okay. Yang lepas kita dah bicara tentang salasilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah bincang tentang salasilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah tahu dah kenapa namanya Muhammad. Apa maksud Muhammad? Muhammad ni maksudnya yang sentiasa dipuji. Yang sentiasa dipuji sebab ada tasydid atas mim. Muhammad, Muhammad. Muhammad bermaksud yang sentiasa dipuji. Terbukti bahawa nama baginda SAW tak lepas daripada mulut umatnya sampailah akhir zaman nanti. Kita pun yang tidak bertemu dengan Nabi SAW, mulut kita pun tak pernah lepas daripada menyebut nama baginda SAW. Kemudian Abdullah, itu bukti bahawa ayah Nabi SAW beragama Hanif, bukan penyembah berhala, bukan yang syirik ataupun yang kafir, tapi dia adalah hamba Allah. Itu digunakan nama Abdullah, hamba Allah. Okay. Dan Abdul Muttalib yang kita bincang, nama sebenarnya adalah Syaibatul Hamdi, kemudian Hashim, nama sebenarnya Amru. Dan itulah nasab keturunan Nabi SAW. Para ulama bersependapat bahawa sampai kepada Nabi Ismail AS. Namun yang menjadi khilaf ataupun perselisihan dia adalah nama-nama di atas selepas daripada Adnan tu. Kalau daripada Nabi SAW sampai Adnan, ittifaq para ulama bahawa betul Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf sampailah bin Ma'ad bin Adnan. Nama selepas Adnan tu ada nama-nama yang lain kan.
Itu menjadi khilaf di kalangan para ulama. Namun semua ulama bersetuju bahawa Adnan itu adalah daripada keturunan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Itu kita bicara pada pertemuan kita lepas. Hari ini kita nak bicara tentang Allahumma salli, nama dan gelaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Nama dan gelaran Nabi SAW. Dalam kitab Muhammad, karangan Muhammad Ridha, terdapat hadis yang menerangkan tentang nama-nama baginda sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada Muhammad ataupun Ahmad, Nabi juga menyebutkan dalam hadis bahawa sesungguhnya bagi aku beberapa nama. Aku Muhammad, aku Ahmad, aku Al-Mahi. Jadi Nabi SAW ada namanya Al-Mahi. Apa maksud Al-Mahi? Al-Mahi adalah yang menghapuskan bagiku kekafiran. Okay. Jadi Al-Mahi bermaksud yang menghapuskan kekafiran. Jadi Allah menghapuskan bagiku kekafiran. Dan Nabi SAW juga kata namaku adalah Al-Hashir. Hashir ni maksudnya menghimpunkan. Kerana manusia dihimpunkan atas jalanku. Dan kata Nabi SAW juga aku Al-Aqib. Maksud Aqib adalah Nabi penutup. Tidak ada lagi Nabi selepasku. Macam tu Kisah bagaimana nama Muhammad diperolehi oleh ibu baginda SAW disebut dalam kitab bahawa sewaktu baginda dikandungkan oleh ibunya Aminah, pada bulan pertama datang Nabi Adam AS dalam mimpi Aminah dan berkata berilah nama anakmu itu dengan Muhammad. Pada bulan keduanya Aminah juga didatangi oleh Nabi Adam AS dan seterusnya meminta kepadanya supaya diberikan nama Muhammad sehinggalah bulan yang ke-9. Bulan ke-9. Jadi antara nama-nama yang mulia bagi Nabi SAW adalah seperti mana yang terdapat dalam lampiran lah. Kalau siapa yang ada buku biografi Rasulullah SAW ni, dia ada lampiran macam saya tunjuk sekejap insyaAllah. Buku yang ni ada lampiran dia lah. Macam ni. Dia buku yang saya pada tangan saya ni ada tengah-tengah ni ada lampiran tentang nama mulia Nabi SAW. Okey, antara nama yang saya sempat gariskan ataupun susun dalam buku biografi ni ada 106 nama. Nama Nabi ada juga menyebut nama Adil, iaitu yang adil. Okey, Aqib. Tadi sebenarnya bincang Aqib tu maksudnya ialah yang terakhir. Ada nama Ahmad, yakni min ba'di ismu Ahmad. Sebagaimana nama yang terkandung dalam kitab Injil. Dan Nabi Isa AS menyebutkan bahawa akan datang seorang Nabi selepasku, yakti min ba'di ismu Ahmad, namanya Ahmad. Itu disebut dalam surah As-Saff ayat 6. Nabi juga memiliki nama yang namanya akhir, maksudnya Nabi terakhir. Kemudian Amin yang dipercayai, sebagaimana disebut dalam surah Asy-Syura dan juga surah Nuh. Abu Tahri, iaitu yang memiliki wilayah namanya Abtah, Al-Battah. Kemudian Amir, pemimpin, Awal, Aziz, Bashir, Batin, Da'i, Fatih, Habibullah, Hadi, Hafi, Hafiz, Hakim, Hamid, Haqa, Harisun alaikum, Hasib, Hashir, Hijazi, Jawad, Kamil, Karim. Itu banyak nama-nama Nabi SAW. Nama Nabi SAW kalau kita rujuk ada yang saya susun ada 106 nama. Tapi kalau Ustaz Muhammad Abdullah Alamin yang selalu dia buat dalam dia ada buat nota dia yang dia buat qasidah tu. Allahumma salli Allahumma dia disebut ada 202 nama. 202 nama. Saya 106. Dia dapat himpun 202 nama. Kalau pernah dengar radio Akim kan, Ustaz Muhammad Abdullah Alamin selalu dia keluar suara dia, tajuk lagu dia adalah Asma'un Nabi. Asma'un Nabi. Ada 202 nama. Saya 106 nama. Jadi lebih banyak dia dapat jumpalah daripada saya jumpa. Tapi Nabi SAW nama yang masyhur dia ada 99. Sebagaimana nama Allah Subhanahu Wa Taala ada 99. Nama Nabi pun ada 99 yang masyhur. Yang masyhur. Itulah sebut tentang tu. Okey. Salah silah kita dah bincang lepas. Okey. Terusnya kita masuk bab yang kedua. Kita dah bincang tentang Nabi Muhammad sebagai penutup dan kita bicara makana Muhammadun aba ahadi mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Surah Al-Ahzab ayat 40. Ayat ni diturunkan untuk membuktikan bahawa Nabi Muhammad adalah Nabi penutup.
Tidak ada lagi nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kalau ada yang mengaku sebagai nabi selepas Nabi Muhammad, dia adalah kafir. Dia adalah kafir. Dan dia pastinya berdusta sebab ayat Allah SWT telah membuktikan bahawa tidak ada lagi nabi selepas Nabi Muhammad pada perkataan wa khataman nabiyyin, dan Nabi Muhammad adalah penutup bagi segala nabi. Ayat ni bukan sekadar ayat diturunkan untuk membuktikan bahawa tiada nabi selepas Nabi Muhammad, tetapi untuk membuktikan bahawa nabi ini memang tidak ada yang mewarisi kenabiannya. Anak lelaki Nabi SAW diwafatkan dalam usia yang kecil. Kita bicara pada pertemuan kita lepas, anak lelaki Nabi yang pertama namanya Al-Qasim. Okay, Al-Qasim. Jadi Al-Qasim meninggal ketika usianya 17 bulan. 17 bulan. Masih lagi dalam tempoh penyusuan. Sebab itulah disebut bahawa Sayyidatina Khadijah, dia merintih pada Nabi SAW, dia kata, terkilannya aku. Kenapalah Allah ambil anak kita sedang dia menyusu pada aku. Siapa yang nak menyambung susunya di syurga? Lalu kata Nabi SAW, wahai Khadijah, maukah kamu aku berdoa pada Allah supaya membuka hijab mata kamu untuk melihat anak kita sedang disusukan oleh bidadari dalam syurga? Bila mendengar perkataan tu, Khadijah kata, tak apalah kalau begitu. Tenanglah hati aku. Yang ku risaukan adalah siapa yang nak menyambung susunya di syurga. Kalau bidadari yang menyambung susunya, tenanglah aku. Bukan dia tak redha atas kematian ataupun atas kewafatan anak dia, Al-Qasim, anak pertama kan. Al-Qasim anak pertama. Sebab itu Nabi SAW digelarkan sebagai Abu Qasim. Abu Qasim. Sebab anak-anak lelaki Nabi SAW namanya Al-Qasim. Okay. Kemudian dapat lagi anak dengan Khadijah binti Khuwailid, iaitu namanya Abdullah bin Muhammad. Allah juga wafatkan Abdullah bin Muhammad dalam usia yang kecil, ikut riwayat 18 bulan. Lebih sebulan je umurnya berbanding abang dia, Al-Qasim. Kemudian habis anak lelaki Nabi SAW daripada Khadijah. Dan Nabi dikurniakan lagi seorang anak lelaki daripada Maria Al-Qibtiyah, hamba yang diberikan oleh Raja Muqawqis, yang Nabi berikan mahar, dan akhirnya Nabi maksudnya berkahwin dengan Maria Al-Qibtiyah. Riwayat menyebutkan bahawa Ibrahim wafat ketika usianya 2 tahun. 2 tahun. Jadi juga meninggal dalam usia yang kecil. Semata-mata untuk membenarkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Muhammad ini makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad ini bukan bapa salah seorang laki-laki daripada kalangan kamu. Walakin Rasulullah, akan tetapi dia adalah Rasul Allah. Dan penutup bagi segala Nabi. Takut kalau anak lelaki Nabi yang membesar, timbul dakwaan maksudnya daripada orang-orang kafir, ataupun timbul keraguan dalam hati orang-orang beriman bahawa kemungkinan Al-Qasim ataupun Abdullah ataupun Ibrahim ini mewarisi kenabian Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi-Nabi penutup. Itu yang kita bicara pada pertemuan kita lepaskan. Alhamdulillah. Dan dalam hadis Nabi sebut, Anal aqib, aku ni aqib fala nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi selepasku. Okey. Jom kita bincang tentang kelahiran Nabi SAW. Nabi Muhammad dilahirkan di tengah-tengah kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal bersamaan 20 April tahun 570 Masihi ataupun 571 Masihi. Disebutkan tentang macam tu pada tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun ini dengan tahun gajah? Ada orang tanya saya, Ustaz, ada tahun lain ke selain daripada tahun gajah? Tahun unta, tahun kambing, macam kalender Cina, kalender orang-orang Cina kan. Okay, dia ada tahun naga, dia ada tahun arnab. Jadi adakah tahun lain selain daripada tahun gajah di kalangan masyarakat Arab? Tak ada. Tak ada. Yang ada hanya tahun gajah. Dan dinamakan tahun gajah kenapa? Sebab orang-orang Mekah ini dia tidak dapat merupakan suatu peristiwa yang sangat besar, yang peristiwa hitam, iaitu kota Mekah diserang dengan tentera bergajah yang dipimpin oleh Abraha, raja yang memerintah di Yaman, raja yang memerintah di Yaman. Okay. Jadi peristiwa itu memang tak pernah berlaku. Dan kalau kita rujuk pun pada doa Nabi Allah Ibrahim AS ke atas Mekah, apa doa dia?
Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi ja'al hadha baladan amina. Ya Allah, jadikanlah bumi ini, baladan, bumi ini ataupun negeri ini aman. Negeri ini aman. Amina. Warzuq ahlahu minas samaras. Dan rezekikanlah kepada penghuninya ataupun penduduknya minas samaras, daripada buah-buahan. Ini doa Nabi Allah Ibrahim ke atas Mekah. Dan Allah kabulkan doa tu, maksudnya Mekah ni akan aman, tidak akan berlaku kekacauan, tidak akan berlaku peperangan dan tidak akan diserang, tidak akan ada pertumpahan darah di bumi Mekah. Dan kemudian Dajjal, Dajjal juga tidak boleh memasuki dua bandar ini, salah satunya adalah bandar Mekah dan juga bandar Madinah, dua tempat yang tak boleh dimasuki oleh Dajjal sebab berkat doa Nabi Ibrahim AS. Tapi tiba-tiba berlaku penyerangan tentera Abraha. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Fil kan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, bi ashabil fil. Okey, adakah kamu tidak melihat bagaimana tindakan Allah, balasan Allah, azab Allah, perbuatan Allah atas ashabul fil? Kan, ya Allah anta wa arsala alaihim tayran ababil. Allah hantar burung ababil yang membawa batu-batu yang dibakar panas. Okey, min sijil, daripada batu-batu yang dibakar panas. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Yang bila dicampakkan batu itu oleh burung-burung, burung-burung yang membawa batu tadi tu sedikit pun tidak terkesan ataupun tidak dimudaratkan dengan batu yang panas tu. Jadi setiap burung membawa 3 ketul batu, seketul di paruhnya dan dua lagi di kaki kiri dan kanan. Kemudian dilepaskan, dijatuhkan ke atas tentera gajah ni. Apabila terkena batu ini, kerana sangat panas, dia berlubang sampai ke bawah. Jadi sebab itulah kalau kita rujuk dalam surah Al-Fil, terjemahannya seperti daun yang dimakan ulat. Sedangkan dalam ayat tu tak sebut pun pasal daun, pasal ulat. Tapi yang makan ulat, yang makan daun berlubang-lubang ni adalah ulat. Sebab itu disebut faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ma'kul tu maksudnya kena makan. Jadi kenalah kan aiskrim ma'kul. Anak kita nak beli aiskrim ma'kul. Ma'kul kawanku kan, ada iklan ma'kul kan. Okay, ma'kul tu bahasa Arab sebenarnya. Ma'kul kena makan. Dalam ayat tu terjemahan ma'kul tak ada pun disebut tentang ulat yang makan. Tapi bila kita terjemahkan bahasa Melayu, seperti dia makan ulat sebab sifat dia berlubang-lubang, badan gajah tu. Okey. Gajah dan tentera-tentera Abraha tu semua binasa dengan batu yang dibawa oleh burung ababil. Jadi peristiwa ni satu peristiwa yang besar. Satu peristiwa yang besar. Bila besar, mereka kenang. Mereka tak boleh lupa peristiwa ni. Lalu tahun itu dinamakan tahun gajah. Dan ada riwayat Nabi SAW lahir 50 hari selepas daripada peristiwa tentang bergajah ni. Sebagaimana disebut dalam dalam kitab dalam tafsir. Ada riwayat kata 58 hari, ada riwayat kata 60 hari. 60 hari. Okey. Jadi Allahumma salli alaihi 60 hari selepas tu barulah Nabi dilahirkan. Sebab itu Nabi lahir pada tahun yang sama penyerangan tentera Abraha tu. Maksudnya pandai pula dia cerita nama aiskrim tu. Masya Allah. Kan Puan Maimunah. Okay. Ma'kul. Jadi MAT kan, MAT KOOL maknanya Ma'kul. Maksudnya kul tu sejuk. Kan dia semain kalau kita Ma'kul. Ma'kul samalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Okey. Nabi lahir pada tahun yang sama, iaitu 58 hari atau 60 hari selepas daripada peristiwa itu. Peristiwa itu. Jadi sebab itulah dinamakan Nabi ini lahir pada tahun gajah. Jadi tahun lain tak ada, tahun unta tak ada, tahun kambing tak ada, tahun lembu pun tak ada, yang ada tahun gajah je. Okey. Baginda dilahirkan dalam keadaan yatim setelah ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib wafat semasa baginda berusia 2 bulan dalam kandungan ibunya Aminah. Okey. Okey, bidan Rasulullah SAW, minta maaf ni pembetulan ni, dia salah ni. Sebenarnya bukan binti, ibu. Bidan Rasulullah SAW, bidan yang menyambut kelahiran baginda SAW adalah Asy-Syifa, ibu Abdurrahman bin Auf, bukan binti Abdurrahman bin Auf.
Kalau binti Abdurrahman bin Auf maksudnya dia anak kepada Abdurrahman bin Auf, tak. Dia adalah ibu kepada Abdurrahman bin Auf. Itu yang menyambut kelahiran Nabi SAW. Okey. Peristiwa yang menakjubkan ketika kelahiran Nabi SAW. Okey. Ada berapa peristiwa? 8.30. Kita bincang hari ni satu, insyaAllah. Nanti kita jumpa minggu depan. Kita akan bincang yang lagi baki. Ada 4 semuanya. Okey, ada 4 semuanya. Kita bincang satu je hari ni, iaitu Allahumma salli ala Muhammad, yang menjadi tanda yang menjadi ni. Tu. Semasa Rasulullah SAW berada dalam kandungan ibunya. Jadi ini terkandung dalam tajuk peristiwa yang menakjubkan sebelum kelahiran Nabi SAW. Dia ada tajuk nanti lepas ni adalah peristiwa yang menakjubkan semasa kelahiran Nabi SAW. Ni sebelum, semasa dan juga selepas nanti kita akan bincang. Okey. Yang pertama, Rasulullah berada dalam kandungan ibunya, Aminah, dan Aminah tidak merasa susah sebagaimana yang dialami oleh ibu-ibu hamil yang lain. Ini keistimewaan Nabi SAW. Bila Nabi berada dalam rahim ibunya Aminah, ibunya tidak merasa susah sebagaimana yang dialami oleh ibu-ibu yang lain. Contohnya morning sickness, kemudian loya-loya, muntah-muntah. Kadang-kadang dikandungkan anaknya, ibu sakit gigi, sakit pinggang dan umpamanya, sebab anak ni dah ambil kalsium ibunya, kena ambil kalsium ibunya. Tak pernah ibunya darah tinggi bila mengandung, darah tinggi, kencing manis kan, bila mengandung kan. Tapi Aminah tidak merasakan itu semua. Kehamilannya pun disedari melalui perkhabaran malaikat yang datang kepadanya ketika mana dia sedang tidur. Malaikat itu adalah malaikat Jibril, mengatakan bahawa beliau, iaitu Aminah, telah mengandungkan seorang Nabi dan penghulu kepada seluruh umat manusia. Okey. Selain itu, tanda kehamilannya iaitu lahirnya terputus dan berpindahnya cahaya wajah Abdullah kepada wajahnya. Itu yang kita nak bicara hari ini, insya-Allah. Nanti kita bincang tentang Nur Muhammad. Okey. Ketika Nur Muhammad masuk ke dalam rahim Aminah, Allah memerintahkan malaikat supaya membuka pintu syurga Firdaus, memberitahu semua penghuni langit dan bumi, tanah-tanah sekitaran kawasan tersebut yang kering menjadi subur, pohon-pohon kayu rimbun dan berbuah lebat. Begitu juga haiwan-haiwan darat dan di laut sibuk membicarakannya. Okey. Nur Muhammad di sini apa? Nur Muhammad di sini adalah roh daripada roh yang diciptakan oleh Allah, dan dimasukkan ke dalam jasad Nabi Muhammad SAW. Ulama antaranya Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga Imam Al-Bajuri, dia berpendapat bahawa Nur ini adalah makhluk yang pertama yang Allah cipta. Okey, Nur Muhammad maksudnya adalah roh Nabi SAW dah diciptakan sebelum diciptakan manusia. Hatta sebelum Nabi Adam diciptakan pun roh Nabi Muhammad SAW telah diciptakan lebih awal. Sebab itu dia menjadi Nabi penutup dan Nabi yang paling mulia di kalangan para Nabi yang lain, insyaAllah. Nanti kita akan bincang tentang peristiwa-peristiwa seterusnya, insyaAllah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu untuk malam ni. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya serahkan kembali pada Puan Inun, insyaAllah. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Rosdi Ramli atas kesediaan membaca surah Al-Mulk itu tadi, dan juga bicara tentang Rasulullah SAW dan Al-Quran, iaitu Nabi Muhammad SAW adalah penutup segala Nabi, dan Allah SWT juga menuntut kita perbanyakkan selawat pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan selawat itu juga adalah satu wasilah jalan untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ucapan terima kasih kepada para jemaah yang sudi luangkan masa hingga ke akhir majlis ini, dan teruskanlah berada di medan ilmu ini sehingga ke penghujung pukul 9 malam nanti. Dan insya-Allah saya mewakili pihak pengurusan, mohon maaf jika ada sebarang salah bicara dari saya sepanjang mengendalikan majlis ini. Dan bersama-sama kesempatan ini, pihak SPAT ada menerima permintaan daripada Kak Nazilah Ustaz untuk kita doakan syifa buat namanya, iaitu Ainur Nelisa, Muhammad Yusuf Iman dan juga Muhammad Afarik Iman kerana dijangkiti COVID.
Oh, Masya Dan Allah. mohon Ustaz Rosdi Ramli dan juga para jemaah juga sama-sama kita panjatkan doa syifa sebelum kita menutup majlis ini dengan tasbih kafarah dan doa juga surah Al-Asr. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jom kita doakan kesembuhan pada yang dihajatkan tadi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi taslim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi asqam. Allahumma shfi mardana wa shfi mardal muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi sahabat. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz dan Terima kasih insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Puan Ainun. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Ainun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mana? Tak tu Mek. Nun. Terima kasih Non. Mama. Sahabat. Malam ni, ya malam ni pukul 9. Non juga Ya. ya? Ya, pukul 9 stasiun dah buat dah. Terima kasih Ustazah. Okey perempuan, kita ada tahsin dan Al-Quran malam ni dengan Ustaz Fansuri pukul 9 bersama moderator kita Puan Zainal. Jadi jangan lepaskan peluang. Kita akan bersama-sama Ustaz tajwid kita pada malam ini pukul 9. Mudah-mudahan perempuan ada kelapangan untuk sama-sama opah malam ni. Kalau tidak, tinggallah opah dengan Puan Zainul. Dengan Ustaz. Okey, Opah. terima kasih banyak-banyak. Ya, Sekarang saya. malam ke? Tak ada, Ya, tak ada. opah. Hari ni je. Hari ni je saja opah nak ubah selera. Boleh ke? Jangan marah. Okay. Understand. Ya. Thank you, Pak. Okey. Okey, kita rehat dulu. Nanti kita masuk balik. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam, Puan Fatimah. Terima kasih Pak Ainun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustazah, kawan-kawan semua. Okay, Waalaikumsalam, Puan Razia. Assalamualaikum, mohon undur diri dulu. InsyaAllah. Okay, terima kasih. Waalaikumsalam, Puan Rosnaini. InsyaAllah jumpa lagi pukul 9. InsyaAllah. Terima kasih Ustazah. Jumpa lagi Ustazah. Jumpa lagi. Ya, Puan Miss. Saya ada kelas bahasa Arab lah pukul 9 kan. Nak macam mana kan?